Nasional itu majoriti kukuh dan meyakinkan. Kemudian politik untuk negara. Kita sedang buat perubahan ini. Sumpah saya membentuk satu pakatan. Salam sejahtera, bertemu kembali edisi khas mingguan 057. Saya Zawaz Yusof, antara paparan menarik sepanjang minggu ini. RFID gagal, kerajaan syok sendiri plus buat U-turn setelah dihentam rakyat. Kenyataan SC timbulkan syak wasangka paling besar, Azam Baki berbohong. Kemana perginya 800 juta ringgit wang royalti Kelantan? Kerajaan negeri didesak berikan perincian. Salam bahagia. Pakatan Harapan PH Johor dan Ikatan Demokratik Malaysia Muda bersepakat menawarkan komitmen kestabilan politik kepada kerajaan negeri di bawah pimpinan Menteri Besar Datuk Hasni Mohamad. Menerusi kenyataan dikeluarkan secara bersama melibatkan pengerusi Amanah Negeri Johor, Aminul Huda Hassan, pengerusi Parti Keadilan Rakyat PKR Johor, Syed Ibrahim Syed Noh dan pengerusi DAP Johor, Liu Ching Tong dan pengasas muda Syed Sadiq Syed Abdul Rahman menegaskan pelaksanaan PRN di negeri berkenaan adalah satu tindakan yang tidak munasabah, tidak wajar dan tidak masuk akal ketika ini. Hasil perbincangan bersama Blok Pembangkang di Johor menegaskan pendirian bahawa pelaksanaan PRN di negeri Johor adalah satu tindakan yang tidak mengutamakan kepentingan rakyat dan negeri itu. Sebaliknya memilih untuk bersepakat bersama-sama menawarkan komitmen kestabilan bagi memastikan kerajaan negeri dapat meneruskan memberi sepenuh tumpuan terhadap kebajikan rakyat serta usaha-usaha memulihkan ekonomi negeri pada waktu yang sukar ini. Selain itu, Blok Pembangkang percaya tindakan mengadakan PRN adalah pembaziran yang sangat besar dari kerajaan kerana melibatkan anggaran kos sebanyak 150 juta ringgit. Untuk itu mereka menegaskan tiada sebarang keperluan mendesak membubarkan Dewan Undangan Negeri DUN Johor. Pembangkang di negeri berkenaan telah memberikan kerjasama sepenuhnya terhadap kerajaan pimpinan Hasni meskipun dengan perbezaan majoriti hanya satu kerusi di DUN. Apakah perancangan 400 juta ringgit yang baru disalurkan kepada kerajaan negeri Kelantan dan apa yang sudah jadi dengan 400 juta ringgit sebelum ini? Pastinya jumlah duit percuma tanpa melibatkan usaha keras pihak PAS yang menguasai kerajaan negeri itu bukan untuk kegunaan peribadi para pemimpin parti berkenaan. Justru Ketua Pemuda Amanah Kelantan Hazmi Hassan meminta kerajaan negeri menjelaskan perincian ke mana dana sebanyak 400 juta ringgit yang diberikan oleh kerajaan persekutuan telah dibelanjakan setakat ini. Pada 16 Januari lalu, Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata kerajaan pusat sudah menyalurkan hasil petroleum sebanyak 400 juta ringgit kepada Kelantan bagi tempoh 2 tahun. Menurutnya, pembayaran hasil petroleum pada tahun 2020 dan 2021 itu adalah hasil 5% daripada pengeluaran Medan berdekatan Kelantan. Walau bagaimanapun, sehari selepas kenyataan Zafrul itu, Pejabat Menteri Besar Kelantan menerusi kenyataan media berkata kerajaan negeri Kelantan mendakwa pemberian 400 juta ringgit oleh kerajaan persekutuan itu adalah pemberian wang ihsan, bukannya bayaran tunai royalti. Mengulas lanjut, Hazmi mencadangkan agar kerajaan negeri mengumumkan perincian segala perbelanjaan dan perancangan hasil royalti kepada rakyat negeri Cik Siti Wan Kembang itu. Sementara itu, Ahli Parlimen Papar Ahmad Hassan dalam satu kenyataan berkata banyak manfaat akan diperoleh melalui usaha parti Warisan Sabah Warisan mengembangkan sayapnya ke Semenanjung. Katanya ia membolehkan parti itu menjadi kingmaker atau penentu bagi penubuhan kerajaan pada pilihan raya umum ke-15 PRU15 akan datang. Justru beliau merayu agar jangan sesekali mensensasikan bahawa pengembangan parti ke Semenanjung tidak akan mendatangkan manfaat. Sebetulnya banyak manfaat yang akan diterima rakyat. Tambah beliau lagi, walaupun Sabah hanya mempunyai 25 kerusi parlimen, tetapi dengan jumlah itu tidak mustahil untuk Warisan meroleh kemenangan besar dalam PRU nanti, dan itulah sebab utama kenapa Presiden Warisan Datuk Seri Muhammad Syafiee Afdal bersungguh-sungguh mengembangkan Parti Warisan ke Semenanjung. Sehubungan itu, beliau yang juga Ketua Bahagian Warisan Papar menegaskan pihaknya sentiasa menyantuni masyarakat dan pengundi setempat, namun pada masa yang sama menyerahkan keputusan kepada rakyat untuk menilai gerak kerja mereka dan seterusnya memilih parti itu.
Presiden Amanah Muhammad Sabu menegaskan bahawa pencapaian Malaysia dalam usaha memerangi rasuah terletak pada badan antarabangsa yang berautoriti. Menurutnya, kejayaan kerajaan termasuk rakyat memerangi rasuah di negara ini boleh dilihat pada Indeks Persepsi Rasuah CPI dengan skor Malaysia pada tahun 2018 meningkat selepas Kerajaan Pakatan Harapan PH mengambil alih kerajaan. Ia jelas terbukti apabila Kerajaan Barisan Nasional yang memerintah lebih 60 tahun telah ditumpaskan pada tahun 2018 dengan agenda menghapuskan kerajaan korup. Katanya ukuran kejayaan membasmi rasuah di negara kita bukan kita yang menentukannya. Sebaliknya ia perlu dinilai dan penuh teliti dengan integriti oleh pihak lain. Ahli Parlimen Kota Raja itu turut menyifatkan kemewahan hidup ramai pemimpin negara Arab begitu berlebihan tetapi tidak berupaya menjaga kedaulatan negara masing-masing. Muhammad menjelaskan berbeza dengan sejumlah pemimpin bukan Islam yang mengamalkan gaya hidup sederhana malah menjaga kebajikan warga negara lain yang berlindung di negara mereka. Ternyata mereka mengamalkan apa yang dipraktikkan oleh kerajaan-kerajaan Islam sebelumnya. Dalam perkembangan lain, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata kerajaan bersetuju membentang dan mengutamatkan rang Undang-Undang RUU Anti Lompat Parti pada persidangan Dewan Rakyat yang bermula 28 Februari ini. Dia berkata keputusan itu dimuktamadkan dalam mesyuarat jawatan kuasa pemandu transformasi dan kestabilan politik antara kerajaan dan Pakatan Harapan PH. Katanya keputusan itu juga selaras dengan saranan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang mahu pindaan RUU berkenaan disegerakan dan dibentangkan pada mesyuarat pertama penggal kelima Parlimen ke-14 tahun 2022. Bagi mendapatkan pandangan semua pihak, jawatan kuasa teknikal berunsur bipartisan ditubuhkan di bawah jawatan kuasa pemandu transformasi dan kestabilan politik dianggotai 8 wakil, masing-masing 4 daripada kerajaan dan PH. Jawatan kuasa teknikal ini akan bertemu dengan memperincikan perkara dasar dan kerangka perundangan yang dicadangkan minggu hadapan. Persetujuan itu juga merupakan komitmen kedua-dua pihak bagi memastikan perkara yang dipersetujui dalam memorandum persefahaman MOU Transformasi dan Kestabilan Politik ditandatangani Kerajaan Persekutuan serta PH pada 13 September 2021 dilaksanakan seperti yang ditetapkan. Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Muhammad Nur meminta Pulau Pinang mengemukakan sebarang perjanjian membuktikan negeri itu tidak perlu membayar sumber air yang diambilnya melalui Sungai Muda kepada Kerajaan Negeri Kedah. Dia berkata sememangnya sejak dahulu tiada pihak perlu membayar kepada sesiapa bagi menggunakan sumber air termasuk dalam kalangan negeri. Bagaimanapun, jelasnya keadaan berubah apabila Akta Industri Perkhidmatan Air WSIA 2006 dikuatkuasa dengan kerajaan negeri berkuasa penuh ke atas sumber air dan Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN menjadi sebagai regulator. Pada 10 Januari lalu, Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang PBAPP mendakwa tidak mempunyai obligasi membayar kepada Kedah bagi kerja mengabstrak air mentah dari Sungai Muda dan dari kawasan tadahan Ulu Sungai Muda di Kedah. Ketua Pegawai Eksekutif PBAPP, Datuk Jasani Maidinsa berkata kerja mengabstrak air dari sebelah Pulau Pinang itu dibuat berdasarkan Akta Kedah dan Pulau Pinang Pengubahan Sempadan 1985 Akta 325 yang tidak menyebut sebarang bayaran untuk pengambilan air mentah. Muhammad Sanusi menegaskan Pulau Pinang dan Kedah tidak mempunyai sebarang perjanjian sah membuktikan tiada pembayaran perlu dibuat bagi pengambilan air mentah dari Sungai Muda dan kawasan tadahan Ulu Sungai Muda. Sementara itu, Plus Malaysia Berhad Plus memaklumkan akan mengaktifkan semula lorong Smart Tag yang sebelum ini ditutup susulan rungutan daripada pelanggan Smart Tag dan kesesakan trafik sejak kebelakangan ini akibat kegagalan pelaksanaan sistem RFID. Keadaan itu mengundang kritikan rakyat yang mengingatkan agar selepas ini semua pertubuhan perniagaan dan perkhidmatan awam tidak sombong dan berasa diri pandai hanya semata-mata kerana berkuasa. Kerajaan turut ditempelak untuk tidak syok sendiri dalam melaksanakan perkara baharu tanpa kaedah pengujian yang baik. Malah pertubuhan perniagaan juga sepatutnya lebih mengutamakan kepentingan pengguna dengan menguji sesuatu kaedah baharu di jalan raya, bukan syok sendiri. Dalam kegilaan memaksimumkan keuntungan, menjimatkan kos dan meringkaskan kerja melalui teknologi maklumat dan fintech, tidak sepatutnya diabaikan kepentingan golongan masyarakat yang kurang berkemampuan dari segi teknologi maklumat. Plus juga turut ditegur dan disarankan agar berusaha menjadikan lebuh raya kelolaannya lebih bersih dan selamat.
Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azam Baki masih perlu dirujuk ke Pejabat Peguam Negara AGC kerana wujud percanggahan kenyataan antara beliau dan dapatan inkuiri oleh Suruhanjaya Security berhubung isu pengendalian akaun saham. Ahli Parlimen DAP Ram Kapal Singh berkata adalah lebih wajar sekiranya hasil inkuiri dirujuk ke AGC supaya Peguam Negara juga dapat mengesahkan perkara sama. Azam sebelum ini berkata bahawa akaunnya digunakan oleh adiknya untuk membeli saham. Bagaimanapun, bukti SC mendapati bahawa Azam mempunyai kawalan sepenuhnya ke atas akaun dagangan miliknya itu. Selain itu, Azam juga didapati telah mengendalikan akaun yang dibukanya kerana beliau memberi arahan untuk membeli, menjual dan memindahkan sekuriti daripada akaun berkenaan. SC mengetahui bahawa Azam mempunyai kawalan penuh ke atas akaun dagangannya di mana ianya bercanggah dengan penjelasan Azam bahawa adiknya menggunakan akaun dagangannya pada masa itu. Ini sahaja sudah cukup untuk menimbulkan syak wasangka besar. Azam perlu disiasat sama ada beliau telah melakukan kesalahan di bawah Seksyen 25/4 Sekda, ujar Ram Kapal Singh. Beliau turut menambah adalah wajar dalam keadaan sedemikian untuk SC merujuk dapatannya kepada AGC untuk dipertimbangkan kerana AGC lebih layak untuk menentukan sama ada kesalahan telah dilakukan atau sebaliknya. Pada masa sama, Ram Kapal Singh juga meminta SC menjelaskan adakah laporan media yang memetik orang dalam SC merupakan pendirian Suruhanjaya itu apabila orang dalam berkenaan menyatakan bahawa tiada keperluan merujuk kes Azam Baki kepada AGC. Beliau menegaskan SC tidak boleh melindungi kes ini dan jika benar penyiasatan menunjukkan Azam tidak melakukan kesalahan, maka sebaiknya perkara itu dirujuk kepada AGC untuk mengesahkan perkara yang sama. Sekian edisi khas mingguan kali ini. Teruskan bersama kami setiap hujung minggu untuk mendapatkan rangkuman berita politik tanah air. Jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.